Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar bersama saya Ibrahim Sani dalam Lebaran Awani. Baiklah, pada malam ini kita ada macam-macam yang kami tawarkan. Kami bukan berdua sahaja sebenarnya. Kami bersama rakan-rakan yang lain yang akan juga mewawancara ramai lagi orang yang orang kata menyambut Hari Raya pada tahun ini. Benar. Dan selepas ni rakan-rakan kami akan teruskan perbualan kita dengan teman-teman kita di seluruh negara dalam secara maya. Bahkan ini tahun kedua kita membuatkan Lebaran Awani melalui PKP. Maya. PKP, ya, betul. Baiklah, Yem sepatutnya balik ke mana? Saya seharusnya balik ke Johor Bahru, namun kali terakhir saya pulang ke JB adalah pada Disember 2019. Lama. Saya pun sebenarnya patut balik Johor Bahru, pun tak dapat balik tahun ini. Tak apa, itu pengorbanan kita sebagai orang kata pekerja media, orang kata bekerja dengan media dan sebagainya. Ini adalah pengorbanan kami dan kami seru kepada anda semua masih stay at home, saksikan Awani, betul tak? Betul. Dan untuk memulakan rancangan kita, kita ada beberapa guest sepanjang tempoh rancangan ini. Tapi kita mulakan dengan Tan Sri Jamilah Mahmud, penasihat khas kepada Perdana Menteri, penasihat khas Kesihatan Awam. Apa khabar Tan Sri? Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Tan Sri, kita nak mulakan dengan konsep merayakan Hari Raya Aidilfitri ini melalui mood PKP. Ramai yang menggunakan acara ini ataupun festivities ini untuk bersama dengan keluarga, dengan yang tersayang. Tapi disebabkan PKP, kita pun kena celebrate secara maya. Macam mak saya call dia dekat Kanga sekarang ni, Tan Sri. Dan the mood of loneliness tu ada, tetapi kita we try our best. Kita mulakan dengan maybe kesihatan mental sikit, Tan Sri. Apa pandangan Tan Sri terhadap impak mental health pada Hari Raya ini? Ya, terima kasih. Memanglah 2 tahun berturut-turut kita beraya begini, tapi kita mesti juga mengingati kita baru melalui 1 bulan Ramadan di mana kita terpaksa sabar dan banyak iktibar. Jadi kejayaan Ramadan tu adalah untuk kita dah teruskan 30 hari dan dengan adanya makanan sarapan pagi dan solat, itulah sebenarnya celebration ataupun yang penting dalam menyambut Syawal. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia memang dah kita punya budaya selalu bersama dengan keluarga, beramai-ramai. Jadi memang adalah tekanan dari segi kesihatan mental, terutamanya pada anak-anak yang tak dapat berjumpa dengan atuk ataupun berkeluar dan sebagainya. Jadi ini adalah satu keadaan memang yang kita faham berlaku. Jadi kita kena mengambil beberapa tindakan lah untuk mengurangkan tekanan ini. Tan Sri, soalan saya juga merujuk kepada keadaan semasa positive cases dah lebih 4,000 setiap hari dan keadaan ni kita satu negara dah aware, tapi kita nak tahu keadaan on the ground, Tan Sri. Adakah keadaan lebih genting sekarang ataupun dah slow down? Bagaimana, Tan Sri? Sebenarnya fenomena ni sekarang kenaikan kes ni bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Kita lihat negara-negara jiran kita, Singapura, Thailand, Filipina semua mengalami kenaikan kes. Jadi dari segi tekanan kepada sistem kesihatan memang ketara. Kita dengar daripada Kementerian Kesihatan yang bilangan kes yang naik ini membuat hospital-hospital kita penuh, bed ICU juga penuh dan kita ni secara raya ni mungkin kita rasa lonely ataupun kehilangan opportunity atau peluang untuk berjumpa keluarga. Tapi fikirkanlah, bayangkanlah tekanan yang berterusan untuk frontliner kita yang sangat berat untuk mereka memikul. Ya. Tan Sri, kita apabila Tan Sri tadi menyebut mengambil contoh negara-negara jiran lain seperti Singapura, Thailand dan sebagainya, kita juga mengambil contoh yang sedang banyak di media dan sebagainya adalah India contohnya. Walaupun situasinya tidak sama apple to apple, tetapi it can be us. Jadi bila kita bercakap mengenai lockdown dan sebagainya, ramai yang mengatakan lockdown ini adalah teruk. Tetapi ada juga yang mengatakan your lockdown is not bad. Our lockdown is not bad. It can be that bad if we don't do something about it. Tan Sri. Ya, saya.
Sebenarnya kalau kita lihat data sedunia dan kita boleh layari website Our World in Data, keadaan kita sekarang ni lebih kurang sama dengan India. Dari segi populasi kita sangat kecil berbanding dengan India dan bilangan kes kita menaik. Kalau kita lihat dari segi population density ataupun populasi Malaysia, insidence kita sangat tinggi. Jadi kita tidak perlu hairan atau terkejut kalau kita tidak mengawal keadaan ini, kita boleh menjadi lebih teruk lagi. Jadi kita harus bersedia. Dan lockdown yang kita jalankan baru ini adalah untuk mengurangkan aktiviti sosial kalau boleh dan juga untuk kita menjalankan ekonomi dan menjana ekonomi sebab kerajaan cuba untuk cari some kind of balance sebab ramai daripada rakyat kita yang bekerja peniaga kecil dan sebagainya, jadi sangat tertekan dengan keadaan sekarang. Tapi memang susah untuk kita cari itu sebab untuk kita menurunkan kes ni, nombor satu kita kena menurunkan transmisi, dan transmisi berlaku jika kita tidak mematuhi beberapa SOP yang sangat penting. Tan Sri, dah lebih setahun kita mengalami pandemik ini. Ada yang menjangkakan pandemik ini akan berlarutan lagi 2-3 tahun in fact. Dan the mood of loneliness tu ada, dan kita pun dah tak boleh nak kekang orang ramai melalui saman, compound, fine. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan that need to connect, the important need to meet another human being, tapi mungkin bukan masanya sekarang. Tan Sri, macam mana? Ya, ini memang benar sebab dari segi kita sebagai manusia, kita function dengan human connection, ya, maknanya kita kena ada hubungan dengan satu sama lain manusia. Dan setahun lebih gini adalah satu yang luar biasa, dan ini mempunyai satu tekanan dan orang fed up, ya, orang fatigue, orang penat. Macam mana ni nak pakai mask tu, saya rasa tak menjadi masalah. Rakyat kita dah memang patuh, saya tengok majority. Tapi masalahnya ialah social distancing. Sebab kita, tabiat kita suka fist bump lah, salam lah dan sebagainya. Dan kita hanya boleh buat itu bila kes tu rendah dan kita divaksinasi. Jadi program vaksinasi sangat penting. Ya, sama-sama kita nak menurunkan kes tu, kita kena naikkan vaksinasi. Jadi sekarang seperti yang dibincang oleh YB Khairi dan sebagainya, vaccination tu dah step up sekarang, ya, sebab bilangan vaksin sudah sampai dengan lebih. Jadi itu sangat penting. Tapi yang satu lagi ialah yang mana yang tak nak mematuhi, ya, SOP jangan berkunjung dan sebagainya. Kita tengok trafik semasa sebelum raya pun dah banyak yang escape, ya. Jadi kita tak bolehlah, tak semua benda bergantung pada kerajaan. Kita sebagai individu sendiri, kita mesti ambil peranan yang sangat penting. Saya nak tekankan satu perkara, iaitu varian, ya, maknanya mutasi virus. Mutasi yang sekarang berlaku sekarang sangat dahsyat dia punya virus ini. Virus ini sangat pandai. Kalau kita membenarkan virus itu replicate, maknanya dia bertambah. Bila ada infeksi, maknanya dia replicate, ya. Kalau kita ada nombor bilangan kes menaik, bermakna virus itu ada lebih peluang untuk menjalani mutasi. Jadi semua berkaitan. Kalau kita tak turunkan kes, mutasi juga ada lebih peluang untuk virus itu mutasi. Dan mutasinya kita bimbang, nombor satu, penyakitnya lebih dahsyat. Kita lihat sekarang orang muda pun meninggal dunia dan mendapat kes-kes COVID ini. Yang kedua, kita bimbang juga mutasi itu boleh menyebabkan kita susah nak detect virus tu. Mungkin ada kemungkinan ujian yang biasa pun mungkin dia boleh elak. Yang ketiga, kita tak nak nanti vaksin kita pun tak berfungsi baik kalau ada mutasi yang dahsyat, ya. Dan Tan Sri, tadi Tan Sri ada mengatakan tanggungjawab adalah tanggungjawab semua dan semua orang harus mainkan peranan masing-masing. Bila kita bercakap mengenai pengalaman kita sebelum ini setahun yang lalu, kita lihat ramai bila kita berkata mengenai frontliners dan orang yang berada di rumah mengatakan mengenai pengorbanan yang dilakukan frontliners. Kenapa agaknya Tan Sri rasa perasaan itu sudah hilang bila kita cakap mengenai pengorbanan? Saya seorang ibu tunggal, saya sanggup tinggalkan anak saya di rumah bekas suami saya kerana saya nak pastikan mereka selamat, kerana saya keluar melakukan
melakukan pekerjaan dan sebagainya. Jadi itu adalah pengorbanan saya. Jadi kalau kita ambil dahulu contoh, kenapa pengorbanan rasa itu sudah hilang, Tan Sri? Ya, saya rasa ini satu perkara yang sangat menyedihkan ya. Tahun lepas kita bukan main lagi bertepuk, bersorak, hantar makanan, hantar minum sebagainya, kita panggil mereka hero. Tapi kita lupa cepat. Saya rasa partly sebab benda ni dah berterusan lama dan tekanan jiwa ya, mental health tekanannya tinggi dan rakyat sendiri merasa kepedihan pandemik yang berterusan. Jadi mereka perlu juga fikirkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Bukan saya rasa rakyat Malaysia amnya sangat prihatin, tapi mereka juga mengalami tekanan dari segi ekonomi dan sebagainya. Jadi biasalah kalau kita pun dalam keadaan susah, kita nak fikirkan orang lain, susah kita nak meluahkan perasaan begitu. Tapi jangan lupa sebab mereka kalau tanpa frontliner, siapa nak jaga kita kalau kita minta janganlah jauhi, Allah jauhi, tapi kalau kita sakit atau keluarga kita sakit. Jadi dalam pada bulan Ramadan ini kita banyak buat sacrifice, kita banyak buat pengorbanan. Ramadan ni mengajar kita, mendidik kita untuk sabar, untuk memikirkan kesusahan orang lain. Kita perlu sekarang terus nekat dan kita semangat yang kita ada dalam Ramadan tu kena terus sebab ini satu perjuangan yang sangat besar yang kita sama-sama kena pikul. Tan Sri, seperti mana kita dah sebutkan tadi, ini kali kedua kita buat Hari Raya dalam suasana MCO. Bezanya adalah ada sesetengah yang sedang menonton rancangan kita sekarang ni telah pun kehilangan antara mereka yang disayangi ataupun mereka pernah masuk MAIPS ataupun mana-mana hospital di Sungai Buloh dan sebagainya kerana contracted COVID. Ada juga yang pernah kenal individu, kontak rapat dan sebagainya. Benda ni dah tak jauh dah. It's very close to us. Jadi Tan Sri, jangan lupa saya nak tekankan satu lagi fenomena yang kita tak cakap, kita tak cukup berbincang, iaitu long COVID atau COVID panjang. Bermaknanya mereka yang mendapat COVID dan mereka pulih, ramai juga ada simptom-simptom yang berlarutan. Maknanya mungkin rasa petik, rasa letih, mungkin rasa ada satu fenomena kita panggil brain fog. Maknanya dia macam lesu dan mereka tak fikir, kadang-kadang peringatan tu kurang, they forget things, they lupa sesuatu dan mengambil masa yang sangat panjang, badan sakit dan rasa tak sihat ya. Jadi bukan saja kita dapat COVID tu yang teruk tu, tapi juga mungkin ada COVID panjang. Tan Sri, kita nak berehat sebentar. Nanti kejap lagi kita datang kembali, nanti kita tanya lagi Tan Sri macam mana Tan Sri sambutkan Hari Raya tahun ni. Baiklah, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, kita teruskan rancangan kita. Selamat Hari Raya by the way. Nama saya Ibrahim, saya ni Jasmine. Kita tadi berbual dengan Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. So Tan Sri, kita nak tanya sikit tentang program vaksinasi yang sedang giat berjalan. Seperti mana kita tahu, ada angka yang menunjukkan bahawa kita dapat 20,000 vaccination pada setiap hari. Namun pada minggu ni boleh dianggapkan sebagai a bit slow down sikit vaccination program. Harap-harap dan moga-moga kita boleh upkan daily vaccination rate. Tapi ada juga yang masih menunggu, ada yang dah sign up untuk AstraZeneca, ada yang dah ambil first dose, macam-macam dia punya stages. Ada yang belum lagi sign up dekat MySejahtera. Pada pandangan Tan Sri, dapatkah kita hit 80% herd immunity menjelang pada akhir tahun ini? Untuk mendapat herd immunity dan secara teorinya kita perlukan 70% daripada masyarakat divaksinasi. Dan saya selalu sebutkan untuk dapat 50% memang senang.
tapi nak dapat 70% tu kita kena usaha lebih. Jadi saya memanggil sesiapa yang sudah pun divaksinasi ataupun register, carilah teman-teman ataupun keluarga yang boleh join untuk dalam vaccination journey ini. Kita nak 70%, kalau boleh 80%, tapi setiap individu yang divaksinasi meningkatkan kita dan mendekatkan kita kepada herd immunity. Jadi saya nak fokus sekarang untuk seramai yang kita boleh dapat. Kita jangan fikirkan just the endpoint, kita kena teruskan encourage each other, maknanya kita galakkan kita semua untuk mendapatkan vaksinasi. Tan Sri, apabila kita bercakap mengenai encouragement dan juga galakkan, kita boleh berbual dengan ibu, ayah dan sebagainya. Kita juga berbual dengan mereka yang a little bit receptive about vaksin. Tapi itu kita tolak tepi, kita berbual kepada mereka yang mahu mengambil vaksin. Baiklah, apabila kita bercakap dengan mereka, ada juga yang 50-50, tak berapa pasti. Jadi kepada saya dan Ibrahim Sani register AstraZeneca? Yes, 31 bulan 5. Baiklah, saya juga. Jadi kami yang bakal ataupun sudah mengambil vaksin contohnya, seruan dan sebagainya, saya rasa mungkin pujukan itu tidak mencukupi. Jadi apa lagi yang boleh kita lakukan dan adakah data-data yang boleh menunjukkan nanti apabila sudah sampai 30%, 40%, resilient tu macam mana Tan Sri, supaya they are more convinced? Ya, kita dah ada data yang kita lihat misalnya di UK, di US, di Israel yang paling ketara ya. Israel dapat memvaksinasikan ramai penduduk mereka dan kita lihat bahawa mereka telah pulang kepada kehidupan macam biasa, macam dulu. Dah buka dah restoran, semua tak pakai mask dan sebagainya. Di Amerika Syarikat, di beberapa negeri atau states di Amerika Syarikat tu, mereka dah membolehkan kalau dah divaksinasi mungkin boleh pergi tengok acara sukan. Kalau semua keluarga divaksinasi di dalam satu rumah tu tidak perlu lagi menggunakan mask. Itu praktis di banyak negara sekarang. Dan di USA mereka announce kalau mereka dapat mencapai herd immunity, maka mereka akan longgarkan banyak restriction yang ada. Jadi kita pun kena bayangkan, kita tak nak hidup begini selama-lamanya, tetapi kalau kita tak dapat kawalkan penyebaran COVID-19, kita akan go through all sort of different cycles sekarang, yang sekejap lockdown, sekejap dan sebagainya. Kita tak mahu tu. Kita nak pulang kepada satu kehidupan di mana sekurang-kurangnya kita dapat bersama keluarga, kita dapat makan bersama, kita dapat merancangkan lagi ekonomi dan sebagainya. Dan ini hanya boleh dicapai kalau kita divaksin dan kita juga mematuhi apa-apa SOP yang perlu. Sebab lepas divaksin tu tak cukup, sebab kita belum capai herd immunity lagi. Jadi kalau kita divaksinasi, kalau kita dapat galakkan ke kawan-kawan atau saudara mara untuk vaksinasi, kita lebih cepat mencapai herd immunity, barulah kita boleh buka mask dan social distancing semua boleh kurang sebagainya. Tapi buat masa sekarang, divaksinasi pun perlu pakai mask, perlu menjaga semua SOP sebab infeksi itu mungkin juga berlaku, tapi mungkin dengan tidak severe disease ya. Ibrahim Sani, saya rindu sebenarnya tak pakai mask. Oh, actually sebenarnya saya dah minat pakai mask, tapi Tan Sri pernah tegur dekat Twitter kenapa pakai mask macam tu. Betul lah tu. Memang betul lah Tan Sri kata. Tapi pemakaian topeng muka atau pelitup muka tu saya dah biasa. Jadi bila nak keluar rumah, cek kunci, wallet, handphone, mask. Dia dah macam tu dah. Dan dia juga very amazing. Apabila kita mula-mula dulu kita berbual dengan anak-anak kita, Tina, Aditya jangan lupa pakai mask. Sekarang ni bila saya yang keluar, dia orang kata, mami, where's your mask? Itulah dia. Jadi sama ada pandemik ni akan berakhir dalam jangka masa terdekat ni ataupun akan berlarutan, saya rasa ada perbezaan dari tingkah laku kita. Dulu kita macam itulah, kita pakai mask tu is actually kena ingat, mengingatkan saling semua. Tapi sekarang ni dah second nature. Tan Sri, sebelum kita nak pass over to our friends nanti rancangan ni, saya nak tanya Tan Sri macam mana sambutan Tan Sri Hari Raya tahun ni? Saya sebagai seorang yang giat dalam bidang kemanusiaan 20 lebih tahun, sebenarnya saya banyak hari raya yang saya tidak bersama dengan keluarga saya. Banyak kali di tempat bencana dan sebagainya. Saya pun hidup di luar negara dah 12 tahun sebelum ni. Jadi dah biasa kalau beraya tu berseorangan ataupun dengan kawan-kawan yang rapat.
Tapi saya so syukur, alhamdulillah saya dapat beraya dengan keluarga terdekat, suami saya, anak-anak saya dan kakak saya yang duduk serumah. Jadi itu saya bersyukur. Saya bersyukur untuk setiap anything lah yang kita dapat ekstra tu, saya bersyukur. Yang paling penting tu saya bersyukur kita sekeluarga sihat. Jadi kita ada raya banyak lagi di masa depan, insya-Allah dipanjangkan umur. Tapi buat masa ni kita korbankanlah sikit dari segi perayaan dan sebagainya agar kita dapat merendahkan kes COVID. Kita lindungi diri kita untuk lindungi semua dan kita pulih sebagai satu negara. Mak saya dekat Kanga dah berapa tahun tak jumpa sebenarnya, dah fikir-fikir balik kan, sama-sama kita berbincang dengan Tan Sri sekarang ni. Ramai juga macam kami ni. Ya. Jadi betul saranan Tan Sri dan juga beberapa lagi pemimpin negara kita untuk mengingatkan kita amalkan SOP, bersabar, sign up untuk vaccination ataupun tunggu make sure kita dah sign up dekat MySejahtera tu, tunggu check kita punya MySejahtera aplikasi dan switch on push notification. Kadang-kadang dia tukar tarikh, kadang-kadang dia tukar lokasi, kita mana tahu kan. Jadi kita kena pastikan benda tu sentiasa ada. Tan Sri, kata-kata akhir sebelum kita teruskan rancangan ini dengan teman-teman kita. Kata akhir, saya nak mengucapkan semua selamat hari raya, maaf zahir batin, dan juga untuk mengingatkan kita boleh mengatasi pandemik ini. Kita mempunyai satu kelebihan, iaitu kita ada akal dan kita menggunakannya, dan kita mestilah menjaga diri sendiri, jaga keluarga, jaga masyarakat dan ambillah vaksin. Ya. Tan Sri, terima kasih kerana sudi bersama kami di Mood Raya ni. Jangan makan ketupat dan sebagainya banyak-banyak. Nanti kita pun tak tahu bila lagi boleh makan ketupat. Ibrahim Sani dah makan ketupat belum hari ni? Belum lagi, tapi kita nak reducekan BMI, pastikan kardio kita tinggi, nak hidup VO2 sihat. max, pakai Apple Watch dan sebagainya. Benda-benda macam tu kita kena sihat juga. Make sure kita sentiasa sihat. Tapi Tan Sri, terima kasih kerana bersama kami. Tadi adalah Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri kita. Terima kasih. Baiklah Ibrahim. Jadi macam orang kata tadi, Tan Sri cakap jangan lupa ajak kawan-kawan ramai-ramai register untuk vaksin. Dan pastikan MySejahtera app tu ada. MySejahtera app tu. Dulu hari saya dah dapat, saya lupa isi confirmation to come or not to come. Bahaya tu. Tu kena jadi tekan. kena check. Always have to check. Always check dan sebagainya. Okey, kita teruskan rancangan kita dengan kita akan bersama Zulfitri dan juga Hafidah Samad yang akan menginterview ataupun mewawancara Cik Puan Sarimah Ibrahim mengenai mental health. Itu adalah antara isu yang kita mahu bangkitkan di ketika PKP ini dan juga ketika musim hari raya ini. Teruskan bersama kita di Lebaran Awani di saluran 501 Astro Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama kami lagi dalam Lebaran Awani pada malam raya kedua bersama saya Hafidah Samad dan saya Zulfitri Yusof. Raya kedua dah kenyang makan kan? InsyaAllah. Raya pertama pun sedap. Fidah masak semalam ya? Alhamdulillah. Dapat tak rasa rendang saya? Rasa walaupun ujung-ujung. Tapi okeylah, dapat rasa. Awak bekerja ke pada malam raya pertama? Untung cuti. Kali ni dapat cuti ya. Dan Zul, kalau nak cakap pasal cuti ni, kita ada seorang kawal lama yang pernah saya temu ramah dan juga rakan baik saya yang datang dari industri kreatif tanah air dalam talian. Dan saya rasa amat gembira kerana beliau dapat bersama dengan kita pada malam raya kedua ini. Cik Yang Mulia Cik Puan Sarimah Ibrahim yang merupakan selebriti popular dan juga penaung pertubuhan kesedaran dan sokongan penyakit mental Malaysia atau pemiasa. Assalamualaikum Cik Puan Sarimah. Waalaikumsalam Fidah Zul. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Suara ceria tu kan. Apa khabar? Sihat ke? Okey, alhamdulillah. Agak pelik dengan SOP tapi okey. Tapi dah raya kedua rasanya kita dah dapat membiasakan diri. Cuma kadang-kala bila orang kata tak dapat beraya bersama macam dulu balik kampung semua, ada perkara-perkara kerinduan yang tidak dapat disebut. Ramai juga antara
kita yang berhari raya tahun ni mungkin ada sedikit rasa gundah gulana, sedikit tekanan. Jadi itu yang kita nak bincangkan bersama dengan Cik Puan Sarimah. Selain kita bercerita mengenai kemerahan raya, kita juga nak cerita mengenai masalah mental dan sebagainya, kerana kita dalam waktu-waktu yang sukar sekarang ni. Betul. Tapi kita tunggu dulu. Betul. Ada 3 jam nak interview ni Betul. Kita bukan dimah je dulu. Ya, itu intro je baru Cik Puan. Okey, sebelum kita pergi ke topik kesedaran mental di negara ini, apa kata kita cerita dulu tentang keluarga kecil dan comel yang Cik Puan Sarimah bersama dengan suami tahun ini, Yang Mulia Tunku Nazimuddin Tunku Muzaffar ataupun Tunku Jamie, dan juga Yang Mulia Tunku Sofia Najihah yang comel sangat tu. Kita selalu tengok di Instagram. Ya. Kesian dia, raya kedua dia tapi dengan MCO. Aduh. Bagaimana nanti? Kongsilah dengan peminat-peminat Cik Puan. Macam mana sambutan semalam? Sambutan. Okey, sebenarnya siapalah tahu kan keadaan kita tahun ni beraya macam ni. So baju semua dah siap. 2 pasang baju each, sedondon, semua dah planning. InsyaAllah dapat balik kampung. Tapi dah agak dah dengan tengok nombor tu makin meningkat, mungkin tak dapat rentas negeri lah kan. So kita orang pun reda dan Alhamdulillah dapat juga beraya bersama dengan keluarga tercinta. Tapi tak rentas negeri, kami beraya bersama-sama. So tak menjadi masalah, semua orang tahu, semua orang kena patuhi SOP. So it's like biasa je, dah biasa dari tahun lepas kan. Jadi kita buat je macam tahun lepas juga. Baju tu kena tukar lah dalam sehari tu. Kalau nak glamour, keluar sekejap baju ni, lepas tu datang balik pukul 4 petang baju lain kan. Kerana kita kena cari kemeriahan tu di sebalik SOP kan. Kita kena cari juga. Tak ada alasan. Life is macam tu. Tak ada apa-apa yang maintain sama je. Dia akan berubah, mengikut arus, and that's just the way it is. Kita tengok dekat laman media sosial peribadi Cik Puan sendiri, tengok terlatah Tunku Sofia melayan lagu-lagu raya itu hari saya nampak. Peminat Anwar Zain tiba-tiba suka sangat dia dengan lagu-lagu Anwar Zain. Terutama sekali lagu Suasana Hari Raya. Aduh, tak habis-habis. Lepas tu kalau tak pasang menangis. I'm like, okay, macam mana ni? Kalau birthday dia nak jemput Abang Anwar Zain kot. Ada kata Anwar Zain tahu akan dijemput untuk sambutan kelahiran Tunku Sofia. Tapi suara dia kena ubah sikit lah. Suara dia kena kembali ke zaman kecil. Okey. Suasana Hari Raya yang dia duet lagu raya. Bagaimana Cik Puan Sarimah kalau sambutan Hari Raya sewaktu kecil dulu? Adakah itu yang akan Cik Puan harapkan Tunku Sofia akan sama-sama mendapat suasana Hari Raya begitu meriah sewaktu Cik Puan Sarimah sendiri membesar? Saya membesar dalam keadaan yang agak pelik dan agak orang kata scattered lah di merata-rata tempat, di merata negara sebab saya lahir di Ireland. Jadi ada sebahagian dari bulan Ramadan dan Raya di Ireland itself agak susah sebab obviously kita minority kat situ, tapi kita menyambut dengan keluarga dan Alhamdulillah keluarga sebelah ibu saya yang Irish, mereka sangat-sangat orang kata supportive dan time raya dia akan lagi effort. Diorang faham keistimewaan itu. Dan bulan Ramadan mereka respect juga pada kami dan tak makan tak minum depan kita. Dan pada bulan Ramadan sewaktu saya di boarding school, sekolah asrama di Ireland masa dalam college, Wesley College, saya seorang je yang puasa dan saya seorang je yang beraya. Tapi Alhamdulillah, okay, we make the best of apa yang kita ada, betul tak? Di Dubai, masa saya membesar di Dubai agak seronok sebab cara diorang beraya lain kan. It's Eid Mubarak, so it's a bit different. Makanan dia lain, cara dia lain, so yang tu memang seronok. Tapi yang paling seronok bagi saya, kenangan raya yang paling istimewa, yang paling best bagi saya adalah balik ke kampung Johor Batu Pahat. Memang best sebab suasana dia dengan main bunga api, dengan pergi minta duit raya. Saya siap pergi buat round 3-4 kali. Ikat rambut, turunkan rambut. Kononnya orang saya minta 50 sen, 20 sen tu kira banyak masa tu kan. So time tu lah kita ambil kesempatan. And then senyum je lah macam Assalamualaikum. And then round 3-4 kali, tapi look at my face. Dalam kampung tu nampak sangat kita kan. Berapa kali nak pusing ni kan. So basically kenangan beraya di kampung bagi saya dengan suasana kampung tu memang cannot be beaten. Dengan takbir raya di kampung memang rasa pilu, rasa kegembiraan juga.
memang paling best for me. Antara semua tempat yang saya beraya di Kampung Batu Pahat, Parit Jabung, Tonggang Pecah adalah tempat yang paling best. That one takes the Batu cake. Pahat represent tu. Suasana kampung kan menyambut Aidilfitri betul meriah. Cik Puan, kalau saya nak tanyakan, mungkin satu kelebihan Cik Puan berhari raya di dalam suasana yang berbeza-beza, di Island, di Dubai, di Batu Pahat, di Kuala Lumpur. Akan tetapi kadang-kala kita lupa, kita sering fikirkan bahawa hari raya ni kena pakai baju cantik dan sebagainya. Tapi apa nilai sepunya ataupun nilai yang sama yang dipegang ketika hari raya? Kekeluargaan, silaturahim. Bukankah itu yang paling utama pada pandangan Cik Puan sendiri? Apa perkara yang paling momen paling best atau value yang paling patut kita ingat sehingga hari ketika ini hari raya ni? Pada pendapat saya, saat-saat kita saling memaafkan antara kita, sesama kita dan bersua muka. Sebab semua orang sibuk, semua orang masing-masing menjalankan kehidupan masing-masing. Sewaktu kami kecil, my father kerja dalam airline, kami sentiasa travelling dan sentiasa duduk luar negara. So apabila dapat pulang ke tanah air, pulang ke Malaysia dan berjumpa dengan keluarga, I think saat-saat itu yang paling menyeronokkan dan touching. Dan di situ sebenarnya apa orang kata tradisi, I think keutamaan tu sepatutnya diberi pada itu, lebih pada baju, glamour dan membeli barang baru dan sebagainya. Yes, I understand kita ada the frills untuk beraya, nak nampak rumah cantik, baju cantik, nothing wrong with that. Tapi yang paling penting tu niat kita. Bila kita bangun pagi raya tu, kita bersama dengan keluarga, kita kena orang kata bersyukur dengan apa yang kita ada, walau sekecil mana pun, sebab ada mereka yang tidak mempunyai apa yang kita ada. So that is the most important thing sebenarnya. Betul. Jadi Cik Puan, kalau cerita tentang perkongsian berhari raya bersama orang yang tersayang, masing-masing mungkin ada juadah-juadah kegemaran sendiri. Apa juadah kegemaran Cik Puan? Tak kira lah di Dubai ke, di Batu Pahat atau di Kuala Lumpur sendiri atau di Negeri Sembilan. Yang kena ada for me and my family is rendang. Kalau tak ada rendang, rasa macam okay, ni raya ke tak? So rendang kena ada. Kuih-muih tu kira okay lah, banyak update. Tapi I think London Almond tu memang kena ada lah. I don't know why kan. Dia macam cornflakes, I don't know, just kena ada. Ketupat memang susah nak cari masa tu, especially masa negara. Imagine dekat Ireland nak cari ketupat dengan lemang. Mana nak cari? Dia orang macam, what is that you talking about? Rice inside a what? Kan? So, tapi kita berusaha. Like I said, ada juga orang Malaysia di luar negara yang kita bersama beraya dengan mereka dan alhamdulillah dapat juga merasakan yang penting tu kena ada tu. Rendang, I cannot cope with raya without rendang. Dan okey, bila dah habis raya pertama, raya kedua tu kami pasti Cik Puan akan kembali ke gym. Betul tak? Saya gym juga. Oh, pada raya pertama pun? Nak tukar baju kedua tu, sebelum tukar baju gym, lepas tu kita mandi dan kita satu benda kita kena ikut. Ya, betul. sambung makan. Lagi ada motivasi untuk makan rendang 3-4 piring. Betul. Cik Puan, macam mana kita nak cerita? Kerana kita kita bila tengok Instagram, tengok Cik Puan aktif bersukan dengan kecergasan, dengan pilates. Kadang-kadang itu adalah satu budaya yang tidak menjadi budaya masyarakat kita. Kita akui. Kerana bila kita katanya, bila raya kita makan betul-betul. Bulan puasa boleh turun berat badan, bila raya naik. Sebenarnya lah, tapi padahal bulan puasa kadang-kadang boleh naik sebab malam dengan sahur. Boy. Meriah kan? Tapi macam mana nak kekalkan raya pertama? Apa motivasi tu? Raya pertama masih lagi dengan kecergasan. Kadang-kadang buat aktiviti yang mungkin masih lagi supaya kesihatan. Kadang-kadang bila raya ni, time tu lah kita sakit perut, demam dan sebagainya. Tips daripada Cik Puan. Saya tak percaya dengan perkataan diet sebab perkataan itu bermula dengan die. Kenapa kita nak buat sesuatu yang bermula dengan perkataan die kan? Betul. So for me tak ada maknanya perkataan diet. For me dia senang je, masuk je gym, bakar je kalori tu. Kalau nak makan lebih, workout je lebih. So motivasi bagi saya secara honestly lah adalah untuk nampak cantik. Betul, saya tak menafikan, tetapi yang paling penting untuk badan kita sihat. Especially terutama sekali bila dah jadi seorang ibu, saya nak menjadi contoh yang baik insya-Allah pada Sofia supaya dia menjaga kesihatan. Tapi saya tak nak dia masuk ke apa orang kata budaya terlalu macam takut gemuk ataupun takut macam Bagi saya yang penting dia sihat. Dan for me health is wealth.
you know, and you know, sebagai ibu we need to take care of ourselves. Kalau tak, macam mana nak jaga our family kan? So my motivasi is to stay healthy and strong. Kita nak bercakap tentang subjek kesihatan ini, Cik Puan. Kita semua tahu ya Cik Puan merupakan penaung pada Miasa ya. Dan dalam keadaan pandemik, kita sekarang berada dalam PKP 3.0 dan impak pandemik COVID-19 ini ramai yang mungkin tidak tahu di luar sana yang ada individu-individu dalam masyarakat kita yang mengalami gangguan mental. Okey, dan ramai yang terkesan dan mungkin yang stres dan murung kerana terlalu lama berada dalam rumah. Dan Cik Puan, apa pendapat Cik Puan sebagai penaung Miasa sendiri? Apa yang dapat kita kongsikan atau apa perkhidmatan-perkhidmatan percuma yang ditawarkan Miasa sendiri? Okay, thank you Fida. Fida, Zul, dia macam ni tau. Because saya bermula dengan pelajaran psikologi. Cuma tiba-tiba saya terjebak masuk ke dunia hiburan 22 tahun. Tapi masih lagi, masa saya menjadi seorang pengacara dan terlibat dalam dunia hiburan, saya continue study saya dalam bidang psikologi dan saya sendiri pergi counselling dan terapi untuk belajar dengan lebih, you know, so that I can understand, untuk menambahkan pengetahuan diri saya sendiri. Dan bila saya tengok fakta-fakta nombor yang sangat menakutkan dari segi macam mengambil nyawa sendiri. Suicide unfortunately is a very common thing right now, and kita sebagai masyarakat kita terlalu sensitif tentang topik ini dan kami terlalu banyak stereotip dan tabu bila kita bercakap berkaitan dengan kesihatan mental. Setiap 40 saat ataupun lebih kurang dari itu ada seseorang yang mengambil nyawanya di seluruh dunia according to WHO. Dan di Malaysia ni kita psikiatris ni jumlah kita tak cukup. Itu masalah kita. Sepatutnya kita ada satu psikiatris bagi setiap 10,000 orang dalam masyarakat, tapi kita ada satu dalam 200,000. So itu menjadi masalah. Okay, so tak cukup. Tapi dengan Miasa ni, dan pertubuhan Miasa, pertubuhan non-governmental Miasa yang menjemput saya sebagai penaung, alhamdulillah kami menyediakan banyak bantuan yang free bagi mereka dalam golongan B40. Ada peer support, ada circle time, ada hotline crisis. Jadi bagi anda yang menonton, kalau mengalami apa-apa perasaan ataupun gangguan ataupun kemurungan ataupun rasa macam orang kata tak sedap badan, tapi rasa macam kenapa saya ni terlalu murung, kenapa asyik menangis ataupun cepat panas baran dengan isteri ataupun suami. Cepat-cepat dapatkan bantuan. Bagi saya mencegah lebih baik daripada merawat. Tapi kalau dah terlambat, kita merawat juga. Tapi di Miasa ada rawatan holistik. Bio, psycho, social, spiritual ni kena jaga. Empat faktor ni yang menyumbang pada kesihatan mental setiap individu. Jadi di Miasa ada juga spiritual counselling dan kami ada banyak kempen yang berjalan setiap tahun, setiap bulan. So please check out Miasa and find out, and please contact us on the hotline. 7 days a week ada bantuan untuk anda di luar sana. Dan jangan malu, jangan rasa macam ada sesuatu yang tak okey. Dan kalau you tak okey, rasa tak okey, macam dengan kesihatan, sama seperti dengan kesihatan fizikal. Sebenarnya Zul, Fida, kesihatan mental ni yang mengawal kesihatan fizikal kita. Tanpa kesihatan mental, semuanya akan hancur. You know what I'm saying? Bagi saya sendiri, saya pernah mengalami masalah mental dari segi kemurungan selepas bersalin. Pada tahun 2019, dan alhamdulillah dengan pertolongan dari pakar dan suami dan keluarga tercinta dan kawan-kawan yang rapat, saya dapat mengatasi disebabkan saya ada pengetahuan tentang apa yang berlaku. Tak boleh tidur, menggeletar, tak boleh tidur. Macam-macam saya alami, gelisah, gelap gelita, dunia rasa gelap gelita. Okay. Cik Puan, masalah kita dekat Malaysia, kita tidak tahu yang kita mengalami masalah mental sehinggalah hampir terlambat. Kalau daripada pengalaman rakan-rakan saya, mereka mengatakan bahawa mereka rasa resah tu biasa, marah sikit sekala tu biasa, tidak boleh tidur malam itu benda biasa. Walhal itu adalah perkara luar biasa dan tidak normal untuk kesihatan mental kita. Jadi macam mana kita nak memastikan bahawa mereka yang rasa tak ada masalah ini tampil ke hadapan, supaya kadang-kadang bila Cik Puan kata kita ada kemudahan, kita ada bantuan sukarelawan dan sebagainya, engagement, kita rasa macam oh tak apalah, kita belum lagi tahap serius. Bagaimana rakan-rakan sekeliling membantu? Bayangkan nak pergi jumpa kaunseling, dia orang akan bayangkan yang mereka lihat di TV ataupun dalam filem kan, macam baring, orang tu dah
orang kata gila dan sebagainya. Tapi kebanyakan kita ada masalah mental. Tetapi bezanya antara masalah mental yang akan menjadi penyakit mental. Saya bukan pakar, saya sebagai penawar miasa cuma menyampaikan informasi ini. Sebelum dia jadi apa orang kata penyakit mental, dia ada kita boleh nampak gejala-gejala dia. Dia menghala ke arah tu ya. Lama kelamaan. So dia like I said biopsychosocial spiritual. Kita akan lihat pada seseorang tu adakah dia stable dari segi biological, cukup makan, cukup minum, cukup tidur. Hormon dia bagaimana. Dan kita ada biopsychological, cara pemikiran dia. Bagaimana dia dibesarkan dan sociological, kawan-kawan yang ada tak dalam persekitaran dia support system. Ke dia tinggal keseorangan macam yang duduk di kampung, mungkin keseorangan. Nenek kita, betul. You know, dan juga spiritual. Ada tak perasaan macam ada sesuatu yang lebih besar dari dunia alam ini sahaja. So keempat-empat ni kita gabungkan, kalau semua stabil insya-Allah dia okey. Tapi betul Zul, ramai yang tak seek out rawatan sehingga dah terlambat. Dan di situlah kita lihat stereotip dan tebu yang dipaparkan di skrin TV, di mana seseorang itu menghadap penyakit skizofrenia dan nampak macam dia tak boleh kerja. Tapi itu semua tak benar. Orang yang ada masalah mental, macam juga kita ada diabetes ke barah ke apa, boleh pulih, ada harapan, tapi kena dapatkan rawatan. Do you know what I mean? Mereka boleh kerja, mereka boleh kahwin, ada anak dan sebagainya. Tidak menjadi masalah. Betul. Cik Puan, macam you sangat open. You sangat open untuk bercerita tentang pengalaman peribadi you sendiri. Ada separuh orang atau saya rasa majoriti juga ya Zul, tidak mahu bercerita. Mereka tidak mahu reach out. They don't want to be open about the situation or the condition yang mereka alami kerana terlalu malu atau mungkin itu stigma masyarakat kita di sini. Jadi inisiatif-inisiatif yang disampaikan oleh Miasa, apa yang boleh Cik Puan kongsikan? Sebab itu di Miasa kami ada pelbagai kempen, talian hotline, krisis dan kami juga ada clubhouse di mana mereka yang ingin mendapatkan lebih informasi pasal masalah kesihatan mental boleh ke situ di Miasa itself dan bertanya. Kami juga memberi support bukan sahaja untuk mereka yang bertarung dengan masalah mental tapi juga bagi penjaga. Sebab selalunya penjaga ni diketepikan, macam penjaga pun ada masalah mereka juga dan memerlukan bantuan, sokongan ibu bapa, adik-beradik, keluarga tu yang nak menjaga seseorang tu yang bertarung dengan masalah mental. Tapi dia berbalik kepada macam di Miasa kami ada supported employment program. Supported employment program ni membantu mereka yang ada masalah mental mendapat kerja dan maintain dalam pekerjaan itu bersama dengan mereka-mereka yang menyokong, like for example the companies yang understand tentang masalah kesihatan mental yang boleh membantu dan mereka adalah majikan yang quite supportive. Mereka boleh bekerja. Saya Mak Ibrahim ni yang pernah mengalami kemurungan yang teramat sangat, saya ingat sampai saya rasa macam that's it lah, saya duduk rumah je lah buat selama-lamanya. Saya tak boleh keluar rumah. Rasa takut sangat. Dan saya boleh pulih alhamdulillah dengan bantuan pakar. Saya tak malu nak bercerita pasal ni sebab pada saya kalau kaki saya putus, berdarah dalam aksiden, takkanlah saya duduk je tunggu macam. Kita berdoa, tetapi kita juga berusaha. Kita juga berdoa tanpa berusaha. Kita berdoa dan berusaha, insya-Allah dia akan okey. Dan kenapa kita malu? Zul dan Fida, kenapa kita malu nak cerita pasal kemurungan, pasal kegelisahan? Kenapa? Itu soalan dia. Dan di Miasa kami sentiasa ada forum dan kami ada banyak workshops and talks ongoing. UKM ada collaboration dengan Miasa. Kita akan jalankan mental health video and poster competition untuk spread awareness. Cik Puan, saya nak tanya, kalau misal katanya sekarang ni COVID kes meningkat, ramai yang kehilangan kerja. Kalau hari raya ni juga, kalau kita lihat macam tadi kita kata, kita selalu bila kita letak kat Instagram, kat social media, kita akan bandingkan, oh orang tu lebih beruntung daripada kita. Kita rasa kekurangan. Itu bibit-bibit untuk masalah mental juga. Dan masalah ni bertambah banyak. Dan apabila kita berceritakan Miasa ada inisiatif reach out to golongan B40, ada yang mengatakan bahawa, oh mungkin saya tak ada duit. Itu bukan
itu bukan keperluan saya pada ketika ini. Jadi bagaimana kita nak kata bahawa rawatan, treatment dan juga bantuan ini dilakukan dengan sebaik mungkin. Kita tidak mengira siapa, terutama Tidak bersikap prejudis. Dan juga Tidak bersikap prejudis demi asal sesiapa boleh mendapatkan bantuan, especially terutama sekali untuk B40 and below. There are so many free support systems di Miasa, and kami tak lama lagi akan adakan podcast insya-Allah di mana saya akan co-host and kita akan spread awareness juga, dan dari situ insya-Allah lebih ramai orang akan tahu tentang Miasa dan akan tahu bahawa mereka boleh mendapat pertolongan, dan pertolongan ini sama juga dengan pertolongan lain, sakit jantung. You know that suicide is the third leading cause of death in the world. Heart disease, cancer, and then suicide. Jadi kita tak boleh pandang ringan pada subjek ni. Dan saya mengharapkan insya-Allah kalau kerajaan boleh jalankan satu kempen yang besar supaya dapat menyebarkan kesedaran dan hilangkan persepsi negatif dan juga persepsi yang salah, nak memperbetulkan tanggapan dan kekeliruan orang kata masyarakat tentang kesihatan mental. Jadi untuk sambutan Lebaran pada tahun ini, kita semua pun memahami keadaan pandemik yang kita sedang hadapi. Namun Cik Puan Sarimah ada kejutan untuk peminat. ada hadiah raya ada hadiah. katanya. Ada nama hadiah ini katanya. Ada Fida, so for Raya, Miasa berkolaborasi dengan Cerita Chocolates, local homegrown company, di mana kami ada Raya gift box dan kami nak bagi kepada 3 pemenang bertuah. Astro Awani. Ya, Ada nama dia tu kan? dalam ni kan ada coklat, ada biskut, ada coklat spread dan sebagainya. So ada faith, love and hope, 3 jenis untuk 3 pemenang bertuah. So I would love to give this to Sarah. Ya, dan untuk hebahan tentang hadiah ini nanti Cik Puan, Peraduan ini. ke mana nanti kita? Kita di social media, informasi lebih lanjut di social media Astro Awani 501 Facebook ya. Go to the Facebook. Okey, nanti kita akan itu paparkan dia. di sana. Tapi kita seronok borak dengan Cik Puan ni, banyak kisah kita ceritakan. Tapi kita dah di hujung-hujung ni. Alang-alang di hujung ni mungkin kita nak tanya sikit. Kita dah lama tak tengok Cik Puan rakam suara semula, menyanyi, berlakon. Pengacaraan tu mungkin saya sekala ada. Tapi apa kerjaya ataupun apa perancangan di masa akan datang dalam masa terdekat ni dalam kerjaya seni? Okey, saya lebih fokus pada edutainment sekarang ni, Zul dan Fida. So sebagai penaung Miasa dan passion saya really is dalam kesihatan mental sebenarnya, dan itu adalah fokus saya. Tapi saya masih lagi jadi host untuk digital online shows, dan insyaAllah bila semua ni dah berlalu, COVID-19, insyaAllah kita kembali ke norma yang sebelum ni, mana tahu. Tapi saya akan co-host podcast Miasa yang akan datang tidak lama lagi, dan juga banyak kempen Miasa yang saya akan terlibat dengan mereka. So if you want to see what I'm doing, mostly ada di Miasa. Di Miasa, di Facebook Miasa sendiri ya. Facebook, Instagram, kami akan menjalankan kempen-kempen, giveaways dan sebagainya. So please stay tuned. Alang-alang di hujung ni mungkin ada ucapan Aidilfitri dari Cik Puan Sarimah Ibrahim, sikit sepatah dua kata untuk peminat, ahli keluarga dan penonton Astro Awani di Hari Raya ini. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri dari saya sekeluarga. Maaf saya batin. Saya just nak selitkan sedikit kalau ada apa-apa masalah, perasaan, emosi terganggu dan sebagainya, jangan malu untuk mendapatkan bantuan. Boleh kontak Miasa. Apa kata kita sama-sama kurangkan membawang kalau nak nampak awet muda, okey? Kita saling memaafi dan kita mencari kelebihan dan lebih kepada positif masing-masing. Dan kami dari kru Lebaran Awani mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan sampaikan salam kami pada Yang Mulia Tunku Jamie dan Yang Mulia Tunku Sofia Najiah yang comel sangat tu. Selamat Hari Raya. Pastinya. I hope to meet you guys soon insya-Allah.
InsyaAllah. Lepas semua ni tadi. Selamat Hari Raya. Aidilfitri, Cik Maaf Puan. Zahid dan Maaf Zahid batin. Enjoy your raya, Cik Puan. Thank you. Okey, bye-bye. Itu dia Cik Puan Sarimah Ibrahim, terubat kerinduan kita Ya. di Hari Raya kedua Ingat ni. tak lagu Cik Puan Sarimah? Kini Kau tiada. Okey, saya kira itu juga perkongsian menarik untuk kita di Hari Raya kedua ini. Dalam Lebaran awal ni, kita bercerita mengenai Hari Raya, tapi kita jangan lupa ada di sekeliling kita yang ada masalah. Benar. Baik daripada segi pendapatan, baik daripada segi terputus hubungan keluarga, tapi juga masalah mental juga antara perkara yang penting juga untuk dilihat. Betul tu Zul. Kita hulurkan bantuan, angkat telefon, tanya khabar rakan-rakan khabar. sekeliling Inilah dan juga keluarga yang mungkin tidak dapat bersama dengan kita pada Lebaran tahun ini. Namun, jangan lupa patuh SOP. SOP. Kita Dan jaga kita dan kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi insya-Allah. Teruskan bersama kami di platform digital kami extraordinary.com. Sekian saja daripada kami, saya Zulfikri Yusof. Dan saya Hafidah Samad. Selamat Hari Raya. Maaf Zahid batin. Bye.